boleh ambil opportunity untuk orang panggil pendapatan yang tak buat apa-apa sangat pun, tak beria. Tapi orang buat macam ni sampai boleh jadi jutawan sebenarnya tuan-tuan. Azizi Ali tu, Azizi Ali pula, Irfan Khairi tu benih lah dia buat sampai jadi jutawan. Boleh buat boleh buat kalau kita tahu caranya. Kemudian antara wang masyhur lain, kita boleh jadi ejen-ejen. Kalau siapa nak jadi ejen takaful, dapat komisen, ambil beli produk yang awak jual, dapat income. Awak pergi kelas-kelas tuition, awak mengajar orang Al-Quran, boleh dapat ni orang panggil pekerjaan sambilan. Ataupun awak buat, siapa yang suka nyanyi, macam saya suka nyanyi kan, saya buat show-show, dapat juga RM100 buat sekali buat persembahan qasidah, dapat RM500. Kadang-kadang tengok, alah ustaz, ambil lah RM100, RM200. Yang tak bagi pun ada juga, ikhlas. Ada. Pergi ceramah-ceramah, yang ni tak tahu. Oops, tak ada saja je. Macam-macam lah. Ada yang hobi kan, hobi craft tangan. Sekarang ni macam-macam jenis craft tangan dah ada. Yang lipat-lipat kertas pun ada kan, dijadikan frame. Itu yang trend sekarang kat Kipsas, ramai perempuan suka buat. Benda yang kita hobi, kita suka buat, kalau menjadi profit pada kita, itulah yang terbaik sebenarnya. Dia jadi keuntung, menjahit dan sebagainya. Apa lagi? Ada juga kalau lelaki suka tangkap gambar kan, jangan beli kamera tangkap gambar gitu saja. Jadikan dia sebagai benda yang boleh mendapat profit pada diri awak kan. Ada yang suka designing, video editing, buat tahu edit Photoshop kan, boleh buat video dan sebagainya, boleh jadikan itu sebagai pendapatan. Saya pun masa saya belajar dulu, saya pandai edit Photoshop sikit-sikit, dan alhamdulillah lah, memang itulah part time saya. Saya pun dulu memang terlibat dengan Entrepreneurship Club. Sini ada Entrepreneurship Club kan? Ada. Logo yang awak tengok Entrepreneurship Club tu, logo tu saya lah yang buat. Yang logo baru tu, isi. Sama saya. So kita orang buat aktiviti, antaranya part time waktu pelajar baru masuk, mula-mula panggil apa? Minggu Ta'aruf kan? Ta'aruf week. Jadi waktu tu ibu bapa datang ramai kan. Biasa kalau Ta'aruf week kat mana tempat dia? Kalau Ta'aruf week, pelajar datang kat mana? Grand Hall ataupun mana-mana tempat yang jauh daripada kafe. Betul tak? Betul. So kita orang pun datang. Mula-mula memang segan lah, tapi sebab ada tag Entrepreneurship Club kan. Hotdog RM1, air mineral RM1. Hotdog RM1, air mineral RM1. Hotdog RM1, air mineral RM1. Main beli. Sebab dia tak larat lah nak pergi kafe. Betul? So always look opportunity. Dekat mahalah ni, macam mahalah awak yang tinggi-tinggi sekarang ni, kalau mahalah korang tinggi, memang ramai lah orang yang malas nak turun ke bawah. Betul tak? Saya tengok kat mahalah lelaki dah ada trend dah, jual sandwich, jual nasi lemak kan. Tapi dia letak kat situ ada risiko. Risiko dia, orang tak bayar, dah lah orang tak bayar, nasi lemak hilang, duit pun hilang. Betul? Ada macam tu. Tapi ikutlah amanah tak amanah tu kan. Itu nombor 2. Tapi nak cerita, always take opportunity. Ambil peluang untuk kita menambah pendapatan kita. Sebagai pelajar, awak kena mula daripada sekarang untuk menambah pendapatan. Okey, antara yang lain, wang masyhur yang lain ialah pendapatan pasif. Antaranya boleh kita, kalau kita beli rumah, kita boleh sewakan vending machine, kereta sewa. Okey, kereta sewa ni ada cerita kawan saya juga. Kawan saya mula-mula dia beli kereta Iswara, harga dia RM3,000. Dia beli cash. Dia buat sewa, sebulan dia dapat RM3,000 juga. Tahun pertama dah habis dah. Lepas tu tahun kedua, bila dapat macam tu, dia pun start beli kereta kancil. Bayar installment RM500 sebulan. So apa yang terjadi? Bila dia habis graduate, dia ada 2 kereta yang dah habis dibayar. Tapi kereta ni memang badai lah. Bila tu memang badai. Tapi memang kereta sewa ni pendapatan yang agak masyhur juga. Cuma ada risikonya. Kesnya macam tak kena pada kawan saya, tapi kena pada penyewa yang lain. Ada foreigner sewa, dia langgar orang sampai mati, dia tinggalkan kereta kancil tu kat lebuh raya. Siapa yang kena? Owner dia yang kena. Sebab ini legal lah, tak illegal. Awak buat servis macam ni sebenarnya illegal. Mana boleh orang suka hati nak sewa kereta untuk mendapatkan pendapatan. Dia sepatutnya kena berdaftar dengan JPJ dulu, bla bla bla, kena banyaklah benda kisahnya. Kat sini ada ramai yang buat sewa kereta. Ramai kan? Untung tak? Memang untung. Vending machine satu lagi, trend orang sekarang, vending machine. Letak sekarang yang pelik-pelik pun ada, air kopi bancuh 3 in 1 pun ada. Saya ingatkan tak apa-apa lah, kalau saya memang tak beli kan.
Bayar aku bancuh sendiri lagi murah kan. Rupanya bila saya tanya, kebetulan owner dia datang bagi mesin tu kan, dia buka vending machine tu, mak ai punya lah penuh je duit. Sebenarnya setiap orang ni memang nafsu berbeza-beza. Saya memang tak suka, tapi ada orang lain suka beli kan. Ada orang suka memang banyak duit, suka. Masa saya dah habis saya tak sempat nak cerita panjang. Tak apalah, saya tunjuk kat awak. Ini contoh-contoh wang kita keluar. Tadi saya cerita pasal wang masuk je, wang keluar kita cerita. So sebenarnya semua benda-benda ni kita boleh jimat kalau kita tahu caranya. So awak kena selalu berinteraksi dengan orang-orang yang pakar lah atau kewangan. Contoh saya dapat jimat baru ni, sebab kita tak berbincang pasal takaful kan. Setiap kereta kena bayar rotek, betul tak? Setiap tahun kena bayar rotek. Saya beli kereta yang baru Ezora ni, yang kereta pertama ada istilah dia NCB. Mungkin tak pernah dengar. Bila kita ada kereta ni, kita ada takaful, dia ada NCB. Benda NCB ni lah, bila kereta tu dah lebih 2 tahun, NCB dia jadi 25%. Nak jadi cerita mudah macam ni, saya kalau tak ada NCB kereta lama, saya bayar untuk takaful Ezora tu, saya kena bayar 1,300. Tapi kawan saya bagi tahu, kau ada kereta lama kan, kau transfer NCB kau kepada kereta baru, kau hanya bayar 900. Betul, saya pergi dekat takaful, awak hanya perlu bayar 900. Kalau tak ada NCB, kena bayar 1,200. 900, 1,200 banyak tak beza? Banyak 300. Sebab apa? Sebab hasil daripada kita kenal ramai kawan, sebab kita ramai rujuk dengan orang. Itu kaedahnya. Benda ni semua tak akan dapat kalau awak tak tahu opportunity. Awak kena banyak merujuk kepada orang, banyak berkawan dengan orang-orang yang lain, supaya awak banyak dapat peluang. Ini benda yang kita boleh jimat-jimatkan. Antara yang saya sukalah tips hemat dan berjimat. Kita ni suka pakai benda ni, betul tak? Ni shampoo ni, betul tak? Pernah ada orang buat ni pakai 5 purut. Tak, memang tak ada sampai tahap konvensional macam tu sekali. Kita memang pakai, kita tak pakai. Tapi biasa contoh obat gigi awak pakai, shampoo yang awak dah habis kan, bila kocak-kocak dah tak ada, apa yang awak buat? Awak akan buang, betul? Isi air, betul. Itu antara tips, isi air. Kalau obat gigi, gunting shampoo ataupun pencuci tu kan. Awak kalau awak tak pernah cuba, awak tak mungkin tak pernah cuba. Tapi kalau awak cuba, sebelum awak buang tu, awak cuba, awak kalau gunting, banyak dia tu boleh pakai 4 kali, 5 kali lagi, ataupun 10 kali lagi boleh pakai kalau awak gunting. Tapi kita simply buang, betul tak? Simply buang. Sebab kita anggap tak apa. Kalau 10 kali pakai, kalau kita darabkan dengan berapa kali, mungkin kita dalam masa setahun kita boleh jimatkan 2 kali daripada hasil setahun kita beli lotion tu sebagai contoh. So mungkin boleh average per year kita boleh save RM20 kan? So itu, selain daripada cara kita nak masukkan duit, ingat ni tadi saya tunjuk kat sini tadi, cara kita nak tingkatkan pendapatan ialah dengan mengurangkan perbelanjaan kita kat sini. Boleh? Okay. So kita dah tak ada masa. Antara ni pun sama, orang lelaki dia merokok kat sini? Ada? Okey, tak ada, mungkin tak ada. Dia orang lelaki kat sini semua baik-baik belaka, insyaAllah kan? Tapi saya nak cerita je lah, orang cerita kat saya kan? Awak merokok sehari berapa ringgit? Saya RM10. Confirm pula yang jawab. Okey, buat RM10 kata. Okey, katalah awak merokok RM10. Bermaksud kalau awak RM10, kalau awak merokok sebulan, awak dah ada 300. Ya ke? Ya ke RM10 sehari? 300, RM10 kali 300. Okey, 300 dalam masa setahun, 300 kali 12, 36,000. 3,600. Betul? 3,600 betul? 3,600 dalam masa 10 tahun ada 36,000. Betul lah? Setahun 3,600. 10 tahun 36,000. Betul? 36,000 tu dalam masa 10 tahun awak dah boleh beli kereta kancil satu. Betul? Boleh beli kereta kancil cash kan? Dia cakap pada orang tu, "Lepas tu, kau mokok tak?" "Aku tak mokok." "Kau dah ada kereta kancil?" Krik. Saat dia cerita zaman dia dulu lah, dia merokok sejak bila? Umur dia sekarang dah 40. Kalau kau merokok 30 tahun yang lepas, kau tak merokok, kau dah ada satu kereta kancil percuma, ibaratnya kan? Lepas tu kau tanya, kau dah ada kereta kancil? Tak adalah. Tak ada juga kan? Tak adalah, bukan nak cerita kat sini. Maksudnya habit merokok ni adalah satu benda yang sangat membazir. So kena kira, kena carilah. Lepas tu banyak lagi lah. Benda ni saya tak sempat bincang lah. Tapi nak cerita kat awak, saya tak boleh express sebab saya mengharapkan kita akan buat diskusi hari ni. Kalau sempat,
Apakah telco yang terbaik? Apakah telco yang terbaik? Tak tahu. Okey, antara yang boleh buka sekarang ni savemoney.com. Dia ada buat comparison. Sekarang ni pertama sekali kita kena tanya, prepaid dengan postpaid mana yang terbaik? Prepaid. Dia ikut keadaan. Ada prepaid bagus, ada postpaid bagus, kan? Tapi yang sekarang ni, yang saya pakai sekarang ni, saya pakai ni One OX. Untuk orang tu macam sekarang awak macam awak ni, better yang terbaik tetap UOX. Itu yang terbaik. Tapi orang dah berkejaya, dia dah tak dapat dia UX ni. Tapi plan yang bagus antaranya ni UX juga. Sebab apa saya kata gitu? Sebabnya dia kita orang ni yang kurang call ni, antara isu ni yang orang selalu cakap, call sekejap je pun kena cas. Kalau Selcom yang terjadi sekarang ni, call sekejap pun kena cas tinggi. Lepas tu kalau kita call kan, selalu termiss call. Dia masuk voicemail. Ini dia panggil apa nama istilah teknikal dia, saya lupa. Tapi Selcom selalu buat macam tu. Itulah faktor yang mengapa saya berpindah daripada Selcom kepada One OX. Dan kenapa juga saya tukar, sebab nombor dia boleh dikekalkan. Dan kenapa juga saya ambil One OX ni, sebabnya saya boleh jadi ejen. Dia macam Tune Talk. Kalau pernah dengar kan? Cuma Tune Talk, awak nak jadi ejen, awak kena bayar 90. Tapi untuk saya, satu SIM card sampai 70, kan? Tapi kalau ni standard RM10 SIM card. Setiap ada RM5 kredit dalam dia. Dan contoh untuk peniaga kita orang panggil income passive. Kalau saya dapat mencari orang bawah-bawah saya, kan? Setiap kali awak top up RM10, dapat pula persentage kat saya 5% untuk orang gitu. Ada tak top up yang orang lain top up dia dapat ke awak? Tak ada. Kebanyakan top up semua dapat ke telco masing-masing, kan? Rate dia awak boleh tengok sendirilah. Rate pun lebih maksudnya antara yang inovatif juga lah. Kalau nak jadi apa? Lepas tu ada punya, kalau kita telco lain kan ada rakan orang punya apa? 10 body pack lah apalah macam-macam kan. Tapi kebanyakannya semua adalah satu talian yang sama. Tapi kalau One OX ni dia boleh tak kisah siapa-siapa. So itu sajalah saya nak ceritakan pasal One OX ni. Kalau cerita banyak-banyak kan. Terlalu tepat 5. Kalau nak jadi ejen kena ada 250. Murah je. Tak pernah ada start dealer nak jadi ejen 250. Memang murah lah. Tapi pertama sebelum nak jadi ejen kena pakai dulu. Saya tak menjadi ejen lagi, saya pernah pakai dulu. Dan alhamdulillah insya-Allah nanti satu hari saya akan jadi ejen lah. Tapi kalau nak mulai ejen awak boleh call saya lah. So tak sempat dah nak cerita. Tak sempat dah. So antarakan lain untuk kalau kita nak jadi cemerlang kewangan kita kena rasakan. Rasakan apa? Rasakan sesuatu yang menggembirakan kita. Kejayaan, kegembiraan. Nanti awak bayangkan kalau awak dah kaya nanti macam mana. Mesti awak rasa best kan? Rasakan juga kegagalan rasakan juga kegagalan kalau awak ditimpa musibah awak tak ada duit, kan? Rasakan juga diumban di api neraka macam mana. Saya nak habiskan saya punya talk hari ni dengan ayat ni. Kadang-kadang kita ni suka berkira-kira tentang urusan dunia kan, tapi kita jarang berkira-kira dalam urusan akhirat. Katalah sehari 10 minit kita buat dosa, secara purata seminggu kita buat dosa sebanyak 70 minit, setahun kita buat dosa 3,360 minit. Jadi kalau sehari 10 minit buat dosa, 3,360 minit dibakar di api neraka. Bermaksud kalau kita darab dengan 60 saat, kita akan dibakar di api neraka dalam masa sehari 200,600 saat. Okey, sekarang bayangkan di sebelah tangan kanan anda sekarang ni ada pemeti api. Pegang tangan kiri anda, petik api, letak dekat atas api tu tangan anda. 1 saat, 2 saat, 3 saat, boleh tahan? 4 saat, 5 saat, tak boleh tahan kan? Tak boleh tahan. Tapi ini 201,6,000 saat. Tapi tuan-tuan, ini tak pelik lagi tuan-tuan. Allah sebut sehari 10 minit buat dosa dibakar di akhirat. Allah sebut dalam surah Sajadah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Yaumin ka alfa sanah. Maksudnya satu hari, yaumin seperti 1000 tahun. Maksud kalau kita convert, satu saat akhirat sama dengan 365 saat di dunia. Dan akhirnya awak akan dibakar di api neraka dengan dosa purata 10 minit dosa sehari. Kita akan dibakar sebanyak 73 apa ni saya tak tahu. Ini kalau sini 100 juta,
Ini 73 bilion. 73 bilion. Boleh tahan tuan-tuan? Boleh tahan puan-puan? Tak boleh tahan tuan-puan. So itulah, kita kena cuba rasakan. Kalau kita cuba rasakan tuan-tuan, kesengsaraan kita di api neraka, kita tak akan buat dosa. Kita tak akan berani buat dosa. Itu tuan-tuan. Kalau kita cuba rasakan kehebatan, kalau kita menjadi orang yang financial freedom, kita akan rasa hebat tuan-tuan. Jadi saya skip terus untuk slide terakhir. Rujuk, reaktif, respect, rayu dan ritih pada Allah SWT. Dan akhirnya kita kena muhasabah diri daripada diri kita. Setakat ini macam mana diri kita? Adakah kita insan yang baik? Adakah kita insan yang insya Allah boleh masuk syurga? Adakah kita insan yang mengurus kewangan kita dengan betul, dengan baik? Dan adakah kita lepas ni akan cuba untuk mengurus kewangan kita dengan lebih baik? Jadi saya doakan anda semua insya-Allah bersama dengan saya sendiri berjaya dalam akademi anda dulu yang pertama, dan akhirnya nanti bila di alam kerjaya dapat urus kewangan peribadi dengan bagus insya-Allah. Jadi saya minta maaf sekiranya apa yang saya sampaikan ini tidak menepati dengan saranan anda, sebab masa kita memang sangat constrain. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Abi Sophian. Boleh saya dengar satu tepukan yang gemuruh sekali lagi untuk dan juga untuk diri sendiri kerana berjaya untuk stay sampai sekarang ni lah. Okay, rasanya tak perlu saya simpulkan ataupun telah banyak input yang kita dapat daripada urus kewangan, bagaimana kita cuba untuk meningkatkan kita punya debit dan mengurangkan kredit. Baca ayat orang accountant. Okay. Jadi seterusnya saya jemput Bro Syafiq untuk menyampaikan sedikit cenderamata kepada Encik Abi Sophian. Silakan. Terima kasih diucapkan. Seterusnya majlis menyebut Encik Abi Sophian dan juga diiringi dengan Brother Syafiq untuk menikmati juadah tengah hari. Ada evaluation form nanti rate saya, rate dengan jujur. Lepas tu tulis. Maksudnya kalau ada apa-apa awak dapat input situ, saya rasa tak bagus sebab saya tak dapat apa-apa. Tulis. Sebab saya nak tengok, saya nak